Setiap perbelanjaan kerajaan sentiasa memberi keutamaan kepada sosial rakyat dengan tujuan utama membantu meringankan beban rakyat. Sehinggakan bantuan berterusan kepada golongan miskin serta penggunaan subsidi oleh golongan kaya telah memberi tekanan kepada belanjawan negara. Rasionalisasi subsidi menjadi perbincangan penting dalam konteks di antara menjaga keseimbangan belanjawan dan untuk memastikan keadilan sosial. Petang ini, BIS Malaysia akan fokus kepada rasionalisasi subsidi bahan api bersama panel undangan. Terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Susulan ketegangan konflik Asia Barat selain inflasi ketara di Amerika Syarikat sebagaimana dibuktikan menerusi data jualan runcit bagi Mac yang kukuh dan mengatasi jangkaan menyaksikan Bursa Malaysia dibuka rendah pada sesi awal dagangan. Dan untuk itu, ringgit juga memulakan urus niaga lebih rendah berbanding dolar Amerika. Kita saksikan dahulu pergerakan mata wang asing juga pasaran komoditi dan senarai harga barang terpilih. Hai, saya Syah. Saya Hanura. Kami akan kongsikan cara mendaftar padu. Jom ikuti langkah ini. Langkah pertama, isi maklumat asas seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, poskod, nombor telefon dan email. Langkah kedua, masukkan kod one time password OTP yang telah diterima melalui SMS atau email yang telah didaftarkan. Langkah ketiga, di bahagian ini anda perlu tetapkan kata laluan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Jangan lupa anda perlu membuat pengesahan identiti. Langkah pertama, ambil gambar MyCard bahagian hadapan. Langkah kedua, ambil gambar MyCard bahagian belakang. Langkah ketiga, ambil gambar swafoto atau selfie pemilik MyCard. Sila tunggu sekejap dan sekiranya keluar paparan ini, pengesahan identiti anda telah berjaya. Jangan lupa ya, kita kena kemas kini, okey? Di bahagian ini, anda perlu kemas kini maklumat asas, alamat kediaman, maklumat pendidikan, maklumat isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen dan bantuan. Sebelum membuat perakuan, pastikan butiran yang diperlukan diisi dengan lengkap. Tahniah, anda telah berjaya mendaftar akaun padu. Awak tu dah daftar ke belum? Nak pergi daftar lah ni. Bolbis hari ini, konteks kita untuk memberi pendekatan atau pencerahan rasionalisasi subsidi bahan api di mana perlu untuk kita faham keseimbangan dari segi perbelanjaan subsidi bahan api juga perbelanjaan dari segi belanjawan itu sendiri. Hari ini kita bersama dengan Dr. Abu Sufian Abu Bakar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Wang dan Bank Universiti Utara Malaysia UUM. Dr. Sufian, selamat datang. Terima kasih bersama kami di BIS Malaysia. Ya, terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya ke ruangan ini. Pada awal untuk saya tahu berkenaan dengan keseimbangan dari segi belanjawan dan juga subsidi itu, apa manfaatnya sekiranya subsidi bahan api itu diwujudkan dan berterusan dan bagaimana kawalannya ke atas harga bahan api? Ya, terima kasih Faiz. Bahan api ini dia merupakan keperluan asas
sama seperti mana makanan. Okey, kita memerlukan bahan api ini untuk tujuan menggerakkan semua sektor masyarakat dan juga perindustrian. Industri juga menggunakan bahan api untuk operasi dia. Kita rakyat biasa juga menggunakan bahan api untuk kita bergerak. Terutamanya kenderaan lah, kita merujuk kepada kenderaan. Jadi bila kita cakap tentang subsidi ini, memang peranan kerajaan adalah memberi subsidi. Itu peranan tugas kerajaan, dan tetapi pemberian subsidi itu mesti ada matlamatnya. Dan kita faham bahawa matlamat utama dekat sini adalah untuk memastikan supaya harga bekalan bahan api itu dapat dicapai oleh semua masyarakat. Itu nombor satu. Penting. Yang nombor dua yang lebih penting ialah oleh kerana bahan api ini adalah merupakan komoditi yang bersifat antarabangsa. Kita tidak ada kawalan ke atas harga bahan api ini. Harga bahan api ini ditentukan di pasaran global. Jadi bila ada krisis di luar sana, dia akan menyebabkan harga ini naik terlalu tinggi, tajam, sehingga menyebabkan mungkin mengganggu kehidupan masyarakat di negara kita lah terutamanya. Dan itu akan menyebabkan kenaikan harga yang melampau, dan kerajaan pasti semestinya memikirkan kaedah bagaimana untuk memastikan supaya bahan api ini tidak naik dan turun terlalu kerap sehingga menjejaskan aktiviti ekonomi dan juga daya saing perindustrian kita. Jadi antara kaedah yang ada ialah kita meletakkan satu harga dan kita ubah harga dia berdasarkan kepada keadaan semasa. Tetapi kerajaan perlu memastikan bahawa perbezaan harga pasaran global dengan perbezaan tempatan itu dapat ditampung melalui subsidi. Dan subsidi ini kerajaan ambil daripada cukai yang kita bayar. Dan cukai ini sepatutnya bukan semata-mata kita guna untuk menampung subsidi, tapi kita perlu gunakan cukai itu untuk pembangunan negara. Jadi kalau kita ambil banyak duit cukai untuk tampung subsidi, kita akan kehilangan peruntukan untuk bajet yang lain, untuk pembangunan, terutamanya untuk pembangunan negara. Dan itu sudah semestinya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi antara susulan daripada kenaikan harga itu juga adalah disebabkan oleh inflasi lah. Dan kita tahu bahawa inflasi ini akan menyebabkan semua masyarakat tertekan, dan dia akan memberi tekanan juga kepada kerajaan. Masyarakat akan marah, masyarakat akan minta supaya kerajaan mengawal kenaikan harga bahan api ini. Sebab walaupun katakan beras, kita tahu beras tak ada kaitan pun dengan bahan api, tetapi kita kena faham bahawa untuk mendistribusikan, untuk mengedarkan logistik kita punya ini, kita memerlukan logistik, dan logistik itu memerlukan petrol, bahan api untuk menggerakkan benda itu. Jadi pengusaha, pengilang, mereka akan transfer harga ni, kenaikan harga ni kepada pengguna. Itu akan menyebabkan inflasi. Okey, dua kumpulan kaya dan kurang berkemampuan. Melihat kepada dua kumpulan ini, selepas bertahun-tahun subsidi bahan api itu diberikan, nampak kesannya dari segi perlu menampung belanjawan subsidi yang lebih banyak saban tahun. Melihat kepada keadaan ini, apa mungkin mekanisme terbaik untuk kita beri kepada golongan sasar dan bukan kepada golongan kaya? Itu memang sepatutnya kerajaan fikirkan. Tetapi untuk desain satu polisi yang betul-betul dapat memisahkan antara kaya dengan miskin bukan satu benda yang senang. Betul. Kita tahu Kementerian Ekonomi sekarang ni sedang membangunkan sistem pengkalan data padu. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk memisahkan, untuk kita identify siapa yang miskin, siapa yang kaya. Tidak mungkin dasar pemisahan ini dapat dibuat kalau kita tidak dapat identify siapa miskin, siapa kaya. Betul. Okey, dan kita dah dengar daripada dulu lagi. Saya terlibat dalam banyak penyelidikan tentang kenaikan harga, terutamanya pada zaman Pak Lah dulu. Bila Pak Lah naikkan harga terlalu tinggi kan, 78 sen daripada RM1.92 sen. Masyarakat marah, naik terlalu tinggi. Jadi saya berkesempatan untuk membuat kajian itu, dan daripada kajian itu kita mendapati bahawa memang golongan miskin, kita panggil golongan B40 lah pada masa itu, mereka hanya menggunakan lebih kurang 16% saja bahan api. 16% bahan api. Selebihnya golongan M40 lebih kurang dalam 34%.
dan golongan T20 menggunakan 48% bahan api. Bila kita bincang dengan kawan-kawan, kenapa orang kaya ni banyak guna bahan api? Banyak idea yang berkisar dekat situ. Antaranya mereka kata, mungkin orang kaya ni dia ada kenderaan besar, dia guna kenderaan besar, banyak dia guna bahan api kan. Tapi sebenarnya tidak. Saya bagi alasan kepada ramai orang bahawa perbezaan ini adalah disebabkan oleh status mereka atau pekerjaan mereka. Ya. Memang B40 ni mereka tidak menggunakan kenderaan, mereka mungkin pergi pejabat duduk dekat situ balik petang. Tetapi macam kita pengurus ataupun T20, mereka bekerja bukan duduk dekat pejabat, mereka keluar sana keluar sini, entertain klien, jumpa orang, bincang. Jadi mereka menggunakan banyak bahan api. Okey, kalau kita nak relatekan benda tu, dia akan ada isu yang lain lah. Kalau kita pisahkan, mungkin orang yang kaya ni, dia akan menyebabkan dia punya aktiviti bisnes dia akan terjejas. Okey, itu kita tak nak bincang kat sini. Kita nak bincang tentang bagaimana kita nak asingkan benda ni. Pengkalan data ni memang daripada dulu lagi kita dah bincang macam mana kita nak identify benda tu. Dulu mereka nak bagi kad. Okey, semua orang bagi kad. Dalam kad tu adalah dia punya amount minyak yang ataupun bahan api yang mereka boleh gunakan. Tapi tak praktikal. Banyak idea yang diberikan tidak praktikal. Oleh kerana pada masa itu pun teknologi maklumat masih lagi terhad. Tetapi sekarang ni oleh kerana pembangunan teknologi yang bagus sekarang ni, kita dapat develop banyak database, dan database ini dapat dianalisis dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, dan itulah yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Tetapi saya nak bagi satu cadangan lah, yang pada pendapat saya cukup cantik Dr. Sufian untuk kita tutup dengan cadangan kerana kita ada lagi 1 minit. Ini berdasarkan kepada apa yang diamalkan di negara Eropah. Di negara Eropah, mereka ada satu sistem disebut sebagai perdagangan kredit bahan api. Sebenarnya asalnya perdagangan kredit karbon. Macam mana mereka buat? Setiap orang, semua orang dia akan diberi satu jumlah kredit yang sama, yang asas. Kerajaan akan tentukan apa yang asas itulah. Okey. Lepas itu, setiap orang kamu boleh guna berdasarkan kamu punya limit. Dan kalau kamu guna kurang daripada yang kamu ada, katakan kamu diberi 100, tapi kamu hanya guna lebih kurang 20 ataupun 30, ada lagi 70. 70 itu mereka boleh jual kepada siapa-siapa yang nak beli. Siapa-siapa yang nak beli, dan itu akan jadi pendapatan kepada mereka. Jadi benda ini akan menggalakkan manusia untuk menggunakan bahan api dengan lebih cekap. Jadi orang yang dapat peruntukan 100 tu, dia akan fikir, ini lebih baik aku simpan ni sebab ini akan dapat duit kepada dia kan. Kalau dia jual benda tu. Tapi kita kena develop pasaran untuk bahan api tu. Orang yang kaya, dia dapat 100 tapi dia nak guna 200, dia kena cari. Dia kena beli di pasaran. Betul, saya faham. Dia tu, betul. Sekarang ini kita berkejar-kejar untuk mencari keuntungan. Melihat kepada sistem itu perlu diperbaharui dan melihat kepada kelemahan dan juga kelebihan. Waktu itu yang ada, kita akan pastikan perbincangan ini tidak berhenti di sini. Kita akan mencari waktu bersama Dr. Abu Sufian. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Abu Sufian Abu Bakar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi, Wang dan Bank Universiti Utara Malaysia UUM, untuk perkongsian yang diberikan. Saudara, untuk itu BIS Malaysia edisi 16 April 2024 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam di Samadan.